Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak sambung pembelajaran bagi tajuk matrik, iaitu last kali sebelum kita habis topik ni, which is hari tu kita dah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benda. Hari ni saya nak ajar satu je, iaitu penyelesaian persamaan linear serentak dengan kaedah matrik. So, macam mana nak selesaikan persamaan linear serentak? Selalunya kita guna yang cara yang biasalah, iaitu penghapusan ataupun penggantian. Kali ni kita nak belajar untuk selesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks lah. Dalam soalan SPM dia akan cakap, dia minta cara tu. Okay, so saya tunjuk dulu. First, persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak ni apa? Persamaan linear serentak ni yang selalu kita dok buat yang AX tambah BY sama dengan P. Nanti saya tunjuk contoh yang nombor juga. Macam ni. So, contohlah saya bagi 2X tambah 3Y sama dengan 10. And then satu lagi is X tambah 5Y sama dengan 3. Macam ni, contoh. Ini kita panggil sebagai persamaan linear serentak. Ini pun sama. So, macam mana kita nak tukar? Kita kena belajar dulu yang first. Macam mana nak tukar dari bentuk yang selalu kita buat ni ke bentuk matriks dulu. So, kena tukar ke bentuk matriks. Since kita nak guna cara matriks. Jadi, macam mana kita nak tukar? Okey, cara nak tukar dia, kita kena ada 3 bahagian, iaitu bahagian untuk sebutan, iaitu saya tulis macam ni lah dulu. A, X sama dengan B. Kita kena tukar dalam bentuk ni. X ni adalah pemboleh ubah, iaitu huruf lah. Pemboleh ubah, saya tulis PU iaitu huruf. Kat sini kita akan tulis nombor, iaitu perkali. And then dekat sini adalah sama dengan berapa lah, iaitu hujung sekali, bahagian hujung sekali. Saya tulis bahasa senang faham hujung kanan. Result dia lah. So dekat sini, kalau saya nak tukar contoh yang ni, kita akan dapat perkali depan yang tak ada apa-apa adalah 1. So kat sini saya akan dapat untuk yang pertama, barisan pula. Untuk lajur yang pertama, saya akan ambil bahagian X, iaitu yang depan ni, 2, 1. So, saya akan tulis 2, 1. And then, untuk yang kedua, iaitu lajur 2, saya akan tulis bahagian yang kedua, iaitu 3, 5. Macam tu. And then, saya tutup kurungan sebab saya dah habis tulis perkali. Perkali ni yang depan huruf-huruf ni lah. And then, untuk bahagian pemboleh ubah, iaitu bahagian huruf, siapa yang kat depan, kita akan tulis dia di atas. So, X dulu, baru Y. Macam tu. And then, sama dengan hujung ni senang lah. Saya salin balik je. Atas-atas, bawah-bawah. Macam tu. Dengan kata lain, kalau untuk selesaikan persamaan linear serentak guna kaedah matrik, kamu susun dulu macam persamaan linear biasa. Depan X, belakang Y, bagi sama kedudukan X, X, Y, Y, and then hujung sekali. Nombor je. Dan baru kamu buat macam ni. Lajur 1, lajur 2 dengan dia punya pemboleh ubah dan sama dengan apa. So, kalau secara generalnya, saya akan tulis kat sini A, C, B, D, X kat depan, X, Y, sama dengan PQ. Macam tu. Alright. So, sekarang ni bila kita dah belajar macam mana nak tukar, baru kita boleh selesaikan. Iaitu, bila kita nak cari XY, kita akan gerakkan yang ni ke kanan. Dia sebenarnya darab dengan inverse. Tapi saya macam malas nak tunjuk darab inverse. Saya just permudahkan. Saya just cakap kalau mula pasti sama dengan, kita buat inverse je. Okay, so dengan kata lain, kita akan buat XY, kita nak cari XY bersamaan inverse bagi 2, 3, 1, 5, iaitu inverse ni diberi dalam exam formula dia, which is kita dah belajar minggu lepas. Nanti saya tunjuk balik. And then 10, 3, then kita akan dapat lah. Alright, so ni adalah konsep asas dia. And sekarang saya tunjuk macam mana nak selesaikan soalan-soalan dia. So, saya akan tunjuk 4 jenis soalan. Bukan 4 jenis lah, 4 soalan untuk kita selesaikan. Siapa yang ada kertas dengan pen atau pensel, you boleh try buat sama-sama. Okay, so untuk sekarang kita buat soalan yang A.
Dia kata tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Dia suruh tulis dalam bentuk matriks. Dan selesaikan persamaan linear tersebut dengan menggunakan kaedah matriks. So, kita tak boleh guna kaedah penggantian ataupun penghapusan. Dia dah nyatakan kat sini kaedah matriks. So, dekat sini, first, apa-apa pun, kita kena susun dulu x, y. And tukar ke bentuk matriks. So, dari sini saya akan tulis, sini adalah x tolak 2y sama dengan 5. Okey, depan dah x, belakang dah y, hujung pun dah nombor. And then yang kedua adalah 2x tolak 3y sama dengan 10. Okey, so kat sini saya dah susun x, y, macam tu. And then, saya tukar ke bentuk matriks, iaitu perkali yang tak ada apa-apa depan dia sebenarnya 1. So, kita tulis kat sini 1, 2 untuk lajur yang pertama. And then lajur yang kedua, hati-hati ni ada negatif. So dia termasuk, dia jadi negatif 2, negatif 3. Dan dekat sini kita akan letak pun boleh ubah sebab perkali kita dah habis tulis. Kita tulis apa yang kat depan di atas, x dan y. Bersamaan, ni saya tulis balik 5, 10. Senang je nak translate dia. Okay, so lepas we dah translate ni, baru kita cari, which is, okay, saya galakkan kalau untuk penyelesaian persamaan serentak ni, saya dah ajarkan macam nak gunakan calculator. Ni just untuk double confirm. So, saya akan letak siap-siap dulu equation function. Saya nak check je berapa nilai dia nanti. So, kat sini 1, negatif 2, 5. 2, negatif 3, 10. So, kat sini kita sepatutnya akan dapat x sama dengan 5. Y sama dengan 0. Wow, y dia sama dengan 0. Okay, so dari sini jom kita kira sama-sama. Ni jawapan dia saya tulis siap-siap. So, dari sini jom kita buat sama-sama. Bila kita nak gerakkan, kita nak cari x, y. So, saya gerakkanlah yang ni ke belakang. So, bila gerakkan ke belakang, dia akan jadi 1, negatif 2, 2, negatif 3, inverse. 5, 10. And untuk formula inverse, memang diberi dalam exam, iaitu apa-apa inverse untuk matrik. Ni matrik apa-apalah. Ni contoh inverse untuk matrik A. Formula dia adalah 1 over AD minus BC DA negatif B negatif C. So, apa benda A, B, C, D ni? Kita dah belajar itu. Ni adalah A, B, C, D. Dekat matrik A ni lah. So, dekat sini, kita tengok kat sini. Ni adalah A dia. Ni B, ni C, ni D. Saya tulis yang merah. So, ni A dia. Ni B dia. Ni C dia. Ni D dia. Dan saya masukkan dalam formula je lah. So, 1 per A darab D, 1 darab negatif 3. Minus BC, B adalah negatif 2, darab dengan 2. Lepas tu, DA, saya terbalikkan 2 ni, negatif 3, 1. Dan dia tambah negatif B dengan negatif C. So, negatif 2 akan dapat 2. 2 akan dapat, tambah negatif lah, negatif 2. Ni. So, dekat sini saya salin balik 5, 10. Nampak Ini adalah bahagian untuk inverse. Yang ni. Bahagian inverse. Alright, saya guna formula je. Dan dari sini, saya pun pemudahkan bawah ni. So, 1 per, ni adalah 1 darab 3, negatif 3, tolak dengan 2 darab negatif 2, negatif 4. Saya tekan kalkulator So, bawah ni dapat 1 juga. So, 1 per 1, 1 lah nanti. And then, belakang ni adalah konsep pendaraban. Pendaraban di antara dua matrik. Kita dah belajar hari tu. So, dia memang akan kaitkan dua benda matrik songsang dengan pendaraban antara dua matrik. So, yang ni, macam hari tu kita tengok dia lajur dengan baris. So, baris dia ada baris 1, baris 2, lajur 1, lajur 2. Saya terang balik je sikit. Baris 1, baris 2, lajur 1. So, ini adalah 2 dengan 2 punya matrik, 2 by 2. Ini adalah 2 by 1 matrik. So, bila kita cut
cut, kita akan dapat nanti matrik akhir dia adalah 2 by 1. Ni revision So 2 by 1 ni macam mana bentuk dia? 2 by 1 ni bentuk dia macam ni lah, which is kita akan dapat jawapan macam ni lah, AB nanti. So untuk pengiraan, kita akan buat lajur baris dengan lajur. Sebab ni kita dah cut untuk bahagian dia punya lajur. Sini kita cut bahagian baris. So kat sini kita akan bermain dengan baris. Sini akan bermain dengan lajur sahaja. So kita akan dapat kat sini sama dengan ni dah tinggal saya tak tulis sebab 1/1 bersamaan 1. So saya biar je. So dekat sini saya boleh tulis negatif 3 darab dengan 5 tambah 2 darab dengan 10. Settle untuk baris 1, lajur 1. And then baris 2 pula, negatif 2 darab 5 tambah 1 darab 10. So dapat baris 2 baris dengan 1 lajur. So kat sini selesaikan je lah, which is kita akan dapat kat sini negatif 15 tambah dengan 10. So dapat negatif 5. 2 darab 10, 20 lah. Astaghfirullahaladzim. 20. So dapat 5. And then negatif 2 darab 5, negatif 10 tambah dengan 10. So dapat kosong. Nampak tak? Kita dah dapat jawapan, iaitu yang ni atas adalah X, Y. Jadi kita boleh dapat kat sini jawapan dia X adalah 5, Y sama dengan kosong, iaitu betul. Ni jawapan dia. So saya just ni untuk double check tau. Okay, so settle untuk soalan A. Hopefully you guys faham lah konsep dia. And then soalan B. Siapa yang ada kertas try buat tau. Sayang je kalau saya buat seorang-seorang. Try buat. So B adalah 2X tolak Y sama dengan 8. And then X tambah Y sama dengan 1. Okay, so dari sini kita ubah dulu dalam bentuk matriks, iaitu perkali untuk bahagian lajur 1, iaitu perkali untuk X lah. Depan tak ada apa-apa adalah 1. Ni pun depan tak ada apa-apa 1. Depan tak ada apa-apa 1. Jadi depan yang pertama adalah 2, 1. And then untuk bahagian kedua pula, perkali untuk lajur kedua adalah negatif 1, 1. Jangan lupa negatif. Okay. And then dah selesai untuk bahagian perkali. Bahagian huruf pula. Bahagian huruf, kita tengok yang mana kat depan, which is X. Kita akan letak di atas. X, Y. Sama dengan 8, 1. Salin je balik yang hujung. Dan dari sini, saya akan tekan kalkulator lagi supaya saya tahu jawapan. Senang nanti nak check. So, saya tekan simultaneous equation 2. So, 2 negatif 1, 8. 1, 1, 1. And then saya akan dapat, sepatutnya nanti jawapan kamu akan dapat X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. So ni kita boleh check supaya memang confirm kita dapat markah. Saya suka macam tu. Okay. And then lepas kita dah check, kita teruskan pengiraan, iaitu sini kita nak cari X, Y. Yang selain dari X, Y, kita gerakkan dia ke belakang. So, yang mana gerakkan ke belakang ni, matrik ni akan kena cari inverse dia. Iaitu, inverse dia adalah 2, negatif 1, 1, 1. Inverse. Tulis atas tu inverse. And then, belakang ni salin balik. 8, 1. So, lepas kita nak cari inverse, lepas pula, bila kita nak cari inverse, kita kena guna formula 1 over AD minus BC DA negatif B negatif C. Cikgu guna kalkulator boleh ke kalau guna kalkulator? Boleh? Saya ada ajar juga untuk guna kalkulator MS punya. Ada dekat YouTube. Itu saya dah tunjuk dekat sini juga. So nanti saya bagi link. Saya letak link dekat bahagian komen nanti. Okay? So boleh check juga guna kalkulator tu. Jadi dari sini kita boleh letak kat sini. Macam biasa, macam tadi, kedudukan matrik adalah A, B, C, D. So, saya tengok kat sini ni A, B, C, D. Okay, saya tulis dengan pen merah supaya nampak. This is A, B, C, D. Dan dari sini, 1 per AD.
A darab D. 2 darab 1, 2 lah. Saya tulis terus Tolak B darab C. Negatif 1 darab 1 akan dapat negatif 1. Lepas tu dalam ni adalah A dengan D tukar kedudukan. 1, 2. B dengan C kita tukar dia punya simbol. Negatif 1 tambah negatif akan dapat negatif 1. Jadi positif. Ini akan jadi negatif. And then belakang salin je balik. So dekat sini adalah bahagian untuk inverse. Yang inverse ni. Alright. And then dari sini kita kira macam biasa, iaitu 1 per 2 tolak 1, 2 tambah 1 lah, which is 3. And then belakang ni kita darab dulu. So bila kita darab dulu belakang ni, kita akan dapat macam tadi, pendaraban 2 matriks. Laju pula, baris, laju. So kita akan dapat kat sini untuk baris 1, laju 1 adalah 1 darab 8 tambah 1 darab 1. And then untuk baris kedua, laju pertama, kita akan dapat bawah ni pula, iaitu negatif 1 darab 8 tambah 2 darab 1. Ni you kena try buat tau. Tangan kena gerak. Kalau tak nanti takut salah keles benda ni. Dan dari sini baru saya sambung 1 per 3. Dalam ni kira lah, iaitu 8 tambah 1, 9. Negatif 8 campur 2 dapat negatif 6. So dari sini kita teruskan lagi. Saya gerakkan ke sini which is kita akan dapat ni XY sama dengan 1 per 3. Ini adalah pendaraban skala. Pendaraban skala dengan pendaraban matriks. So darab 1 per 3 ni dengan setiap unsur dalam ni, which is 1 per 3 darab 9, kita akan dapat 3. And then 1 per 3 darab negatif 6, kita akan dapat negatif 2. So conclusion dia X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. Cek balik dengan yang tadi. Yes, betul. So confirm betul. Alright. So ini adalah cara untuk kita confirm jawapan kita. So B settle. C adalah B dah. C 4X tambah 3Y sama dengan 11. And then yang kedua dia bagi, dia tak susun lagi ni. So saya letak belah kanan. 2Y bersamaan 9 tolak 6X. Kalau dia tak susun, macam kita selesaikan persamaan serentak, kita kena susun dulu. So sekarang ni X di hadapan kan, kita nak gerak ni ke hadapan juga. So kita akan dapat kat sini, saya gerakkan melepasi sama dengan, tolak akan jadi tambah. So dia akan dapat 6X tambah 2Y sama dengan 9. Lepas saya dah susun X, Y, hujung sekali nombor, baru saya letak kat sini. So kita akan dapat kat sini 6X tambah 2Y sama dengan 9. Dan dari sini baru saya tukar ke bentuk matriks, iaitu untuk perkali di bahagian awal. Perkali yang bahagian laju 1, 4, 6. And then perkali untuk laju yang kedua, iaitu 3, 2. Settle pasal perkali. And then untuk bahagian pemboleh ubah pula, iaitu huruf dia X di hadapan. Jadi X, Y. And then bersamaan 11, 9. Make sure faham konsep tau. Sebab kadang-kadang dia tak bagi XY saja. Mungkin dia suruh PQ, ST. So kamu kena faham yang mana yang kat depan, kita akan tulis yang tu di atas. Alright. So dari sini kita sambung lagi, iaitu saya akan check dulu guna kalkulator. So saya check guna kalkulator, kita sepatutnya kena dapat 1, 2. So 4, 3, 11, 6, 2, 9. So kita akan dapat X sama dengan 1 per 2, Y sama dengan 3. Okay, ni sepatutnya kita dapat So kita continue buat. Dan dari sini kita kira X, Y. Jadi saya bawa yang ni ke belakang. Jadi akan dapat inverse. 4, 3, 6, 2, inverse. 11, 9.
Inverse tu songsang And then dari sini saya kena guna formula untuk yang songsang punya, matrix songsang. 1 over AD minus BC D A negatif B negatif C. Jangan risau formula ni diberi dalam exam. Cuma kalau kamu buat, kamu akan ingat lah sebenarnya. So dari sini kedudukan A, B, C, D adalah, this is A, B, C, D. Dan kita teruskan lagi, iaitu 1 per A darab D 8 tolak BC 3 darab 6 18 dalam kurungan DA. So tukar tempat D dengan A, and then negatif B, negatif C, negatif 3, negatif 6. Student yang salah careless, dia buat apa tahu? Dia buat yang ni 1 over AD minus BC, lepas tu dia salin ni terus. Dia lupa nak buat yang belakang ni, DA, negatif B, negatif C ni. Okay, so make sure jangan salah careless kat situ. So 11, 9 salin balik. Jadi bahagian untuk inverse adalah bahagian sini. Ni bahagian inverse. Yang ni. Okay, so dari sini 1 per 8 tolak 18 adalah negatif 10 lah. Double check, takut salah careless. 1 per negatif 10. And then belakang ni boleh buat pendaraban antara matrix, which is kita akan dapat baris laju. Contoh. So kita akan dapat dekat sini 2 darab 11 tolak 3 darab 9. Kalau you nak tulis tambah negatif 3 darab negatif 9 pun sama. Okay. And then bawah dia adalah negatif 6 untuk baris kedua pula. Darab 11 tambah 4 darab 9. Okay. So dari sini saya buat lagi negatif 10. Pemudahkan yang atas dengan yang bawah. 2 darab 11 22 tolak dengan 3 darab 9 27. So dapat negatif 5. And then negatif 6 darab 11 ialah negatif 66 tambah dengan 4 darab 9. So dapat negatif 30. So dari sini saya permudahkan lagi, iaitu saya tulis balik X, Y bersamaan 1 per negatif 10, saya salin dulu, negatif 5, negatif 30. Jadi pendaraban skala dengan matrix, kita kena darab setiap unsur dengan skala ni lah, which is 1 per negatif 10 darab negatif 5, kita akan dapat 1 per 2. And then 1 per negatif 10 darab dengan negatif 30, kita akan dapat 3. So kat sini kita dapat X sama dengan 1 per 2, Y sama dengan 3. So check balik dengan tadi, yes, betul. So confirm, betul. Alright, so this is for C. And then the last one untuk D. Soalan dia, okay, tengok dia dah guna huruf lain, which is D adalah P tambah 3Q sama dengan 4. And then, okay, ni dia tak susun lagi. So, kita buat dulu kat belah kanan. 3 tambah P per 2 sama dengan Q. So, saya nak susun P dekat depan, Q dekat tengah, hujung sekali nombor. So, saya letak dulu P tambah 2 ni kat depan. Dia tak melepasi sama dengan. So, simbol dia tak berubah. Still tambah. So, saya biar je kat situ. Q saya gerakkan melepasi sama dengan. Move kat sini. Kita akan jadi tambah jadi tolak. Tolak Q. And then bersamaan, ini adalah kalau tak ada apa-apa ni tambah lah. And then saya nak gerakkan dia ke belakang supaya nombor ni di belakang. So melepasi sama dengan lagi. Saya nak belakang. So kita akan jadi tolak 3. Macam tu, negatif 3. So kita dapat persamaan. Kalau you tak tahu nak gerakkan terus macam ni, gerakkan satu-satu. Okay. So dekat sini P per 2 ni sebenarnya adalah 1 per 2P. Okay, so ni adalah macam pendaraban untuk pecahan lah. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. So, P darab 1 akan dapat P. Sebab tu jadi P per 2. Ni cara asingkan dia. 1 per 2P. Okay. So, kat sini akan dapat 1 per 2P. Tolak Q bersamaan negatif 3. Okay, dekat sini yang tak ada apa-apa ni sebenarnya 1. Kalau tak ada nombor apa-apa, dikira sebagai 1. So, kita tukar dulu dalam bentuk matrik. Dalam bentuk matrik,
Ini akan jadi perkali di bahagian lajur 1, iaitu 1 dengan 1/2. And then, untuk bahagian kedua, 3 dengan negatif 1. Okey, untuk bahagian perkali dah settle. Untuk bahagian huruf, yang kat depan akan duduk di atas, iaitu P. P kat atas, Q kat bawah. Bersamaan 4 negatif 3. So, lepas dapat ni, saya terus akan check dengan kalkulator dulu. So, check dengan kalkulator. Saya akan dapat kat sini 1, 3, 4. And then 1/2. Negatif 1, negatif 3. So, X saya akan dapat negatif 2. Y saya akan dapat 2. Ni jawapan dia. Sepatutnya kita dapat. Then, kita proceed. Kita nak cari sekarang XY, maksudnya X ni adalah P lah. Bawah ni Q. Sebab sekarang dia guna huruf PQ. Jadi kat sini kita nak cari PQ. Ini gerakkan ke belakang. Jadi kita akan guna inverse, iaitu matriks songsang. 1, 3, 1/2, negatif 1. Dan salin balik 4, negatif 3. So, macam tadi untuk matriks songsang, formula dia adalah 1/AD minus BC DA negatif B negatif C. So, guna formula ni, ini adalah A, ini adalah B, C dan D. So, continue. 1/A darab D negatif 1. 1 darab negatif 1. Tolak B darab C. B darab C 3 darab 1/2. Untuk 3 darab 1/2 ni, kamu akan dapat dalam pecahan tau. 3 darab 1/2 akan dapat 3/2 lah. So, kalau kamu takut macam salah, careless ke apa, kamu boleh tulis dalam perpuluhan je. So, kita akan dapat kat sini 1.5. Kalau kamu tak nak nampak banyak lah pecahan. Okay. So, dekat sini kita akan dapat DA. Ni terbalik kan, negatif 1, 1. And then tambah negatif. Negatif 3. Negatif 1/2 kalau kamu nak tulis dalam perpuluhan pun boleh. So, kita akan dapat kat sini 0.5. And then, kat sini dapat 4 negatif 3. Kalau kamu tak nak ubah perpuluhan, boleh sahaja. Okay. Saya just macam tak nak tengok banyak pecahan. So, ni adalah bahagian inverse dia. Dan kita proceed. 1/, negatif 1 tolak dengan 1.5. So, kita akan dapat kat sini negatif 2.5. And then, belakang ni macam tadi, baris and lajur. Kita darab satu-satu. Yang ni dengan yang ni. So, kita akan dapat dekat sini negatif 1 darab 4 tambah dengan negatif 3 darab negatif 3. And then bawah kita akan dapat negatif 0.5 darab 4 tambah 1 darab negatif 3. So, dapat macam ni. And then saya continue lagi kat sini. She's PQ bersamaan. Ni saya letak lagi. Negatif 1 darab 4, negatif 4. Tambah dengan negatif 3 darab negatif 3 dapat 9. So, dapat 5 kat atas ni. And then, dekat bawah ni, negatif 0.5 darab 4. Tambah dengan negatif 3. So, dapat negatif 5 kat sini. And then, oh, saya lupa tulis ni. 1/, sorry guys, 1/, negatif 2.5. Ni ada saya lupa nak tulis yang ni. So, dekat sini 1/, negatif 2.5. 5 negatif 5. And then, saya darab ke dalam setiap ni. Setiap ni kena darab 1/2. Negatif ada negatif. Negatif 2.5 darab dengan 5. So, saya akan dapat negatif 2. And then, 1 negatif 2 negatif 2.5 darab dengan negatif 5. Saya akan dapat 2. Jadi, dari sini, kita boleh buat conclusion. P sama dengan negatif 2. Q sama dengan 2. So, check balik. Yes, betul. Okay. So, saya harap you guys faham. Ini adalah memang konsep dia yang senang je.
Fahamkan macam mana nak tukar ke bentuk matrix, dan cek jawapan, dan teruskan perjalanan anda. Okay? Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah esok kita akan buat soalan past year. Saya akan hantar soalan dekat Telegram group. Saya akan bagi soalan insyaAllah dari tahun 2015 sampai 2019. Nanti kita discuss. Esok live pukul 9 malam. Okay, sampai situ saja. Okay, bye. Assalamualaikum.